Terima kasih Tan Sri. Soalan saya nombor 6. Kepala Menteri, soalan nombor 6. Terima kasih Tuan Yang Bertuah dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini. Buat masa kini, terdapat sebanyak 8 buah klinik Care and Cure 1 Malaysia atau klinik CNC di seluruh Malaysia. Seramai 13,123 orang klien telah mendapat perkhidmatan di klinik CNC dari bulan Julai 2010 sehingga 22 Mac 2012. Klinik CNC ini dikendalikan oleh seramai 504 orang kaki tangan agensi anti dadah kebangsaan Malaysia atau ADK. Klinik CNC ini kemasukannya adalah secara sukarela. Ianya tidak perlu mendapatkan perintah mahkamah dan juga tidak mengenakan sebarang prasyarat kepada sesiapa yang mempunyai permasalahan berkaitan dengan penyalahgunaan dadah serta memerlukan rawatan. Seseorang klien yang diberi rawatan adalah sama ada sebagai inpatient atau outpatient, tertakluk kepada keparahannya dalam penagihan atau penyalahgunaan dadah. Di antara jenis perkhidmatan yang terdapat di klinik CNC ini adalah berbentuk seperti berikut. Pertama, menyediakan perkhidmatan rawatan perubatan bagi klien yang mengidap penyakit kronik, hepatitis, TB, psikosis dan sebagainya. Kedua, melaksanakan program-program psikososial dalam kelompok klien kepuliaan awal, kelompok klien pencegahan relap dan kelompok klien sokongan sosial. Semua program yang dilaksanakan ini adalah dalam suasana bersantai, menyeronokkan dan mudah untuk dilaksanakan, yang mana melibatkan klien, ahli-ahli keluarga, kaki tangan klinik, pembimbing rakan sebaya serta anggota daripada badan bukan kerajaan atau NGO. Pengisian program adalah berbentuk kaunseling, bimbingan agama dan kerohanian, sukan dan riadah, latihan kemahiran, program kekeluargaan dan program outing seperti gotong royong, berkelah dan berkemah. Bagi klien yang terlibat dalam penagihan atau penyalahgunaan dadah tradisional seperti heroin dan morfin, program terapi gantian, methadone juga disediakan kepada mereka. Bagi klien yang memerlukan perkhidmatan rujukan dan advokasi dari agensi-agensi lain yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Hospital Pakar, Biro Bantuan, Guaman dan sebagainya, pihak klinik akan merujuk kepada agensi yang berkaitan. Tuan Yang Bertuah, penubuhan 8 buah klinik CNC ini adalah lantaran daripada pelaksanaan inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA di bawah program transformasi kerajaan atau GTP, yang mana matlamat penubuhan ini ialah di antaranya bagi menghindarkan mereka yang terlibat dalam penagihan atau penyalahgunaan dadah terjebak dalam kes-kes jenayah. Memandangkan jumlah klien yang respon untuk mendapat perkhidmatan rawatan dan pemulihan dadah secara sukarela adalah menggalakkan sebenarnya yang saya telah nyatakan pada peringkat awal tadi. Ianya telah memberi kesan yang positif kepada program GPT dan ini sekaligus telah membantu dalam usaha mengurangkan kadar indeks jenayah, terutama jenayah jalanan, yang mana indeks jenayah jalanan telah menunjukkan penurunan sehingga kini 39.7% dan indeks jenayah keseluruhan di seluruh negara dapat dikurangkan sehingga 11.1%. Selain itu, kejayaan ini juga sekaligus menjadikan mereka individu yang dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang normal yang dapat menyumbang kepada kehidupan harian dalam kekeluargaan dan juga dalam komuniti. Terima kasih. 6. Terima kasih Tan Sri.
Timbalan Menteri. Timbalan Menteri ada menyebut tentang jumlah pusat klinik ini adalah 8 dan pelayannya 13,123, dikendalikan oleh 504 kaki tangan EDK. Soalan yang saya ingin tanya adakah di manakah 8 pusat ini berada? Saya lihat di Sabah, Sarawak, di Semenanjung ni tempat-tempat mana mungkin 8 itu tak susah untuk Timbalan Menteri beritahu dalam Dewan ini ikut. Dan yang keduanya adalah tentang di samping kejayaan mendidik mereka ini adalah indeks jenayah yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi telah menurun. Dari segi penagihan dadah mereka, kalau kita bandingkan dengan rawatan yang diberikan oleh agensi dadah sebelum ini, memang kita dapati hampir 2/3 yang menagih semula. Tapi bagaimanakah kejayaan setakat ini daripada 13,123 orang ini, setakat mana kejayaan mereka tidak ingin pergi semula kepada dadah ataupun hidung gam dan sebagainya setelah mereka mendapat rawatan dan care dan cure di klinik ini. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih, Dr. Sehubungan dengan klinik-klinik yang telah diwujudkan, iaitu tempat-tempatnya ialah Sungai Besi, Johor Bahru, Kota Baru, Bukit Mentajam, Kuching, Papar, Jantut dan Tamping. Selain itu ada 4 mini klinik CNC yang mana saya tak sebutkan di seluruh Malaysia yang meliputi Miri, Keningau, Besut dan Kintah. Tuan Yang Betul, sehubungan dengan pertanyaan oleh Yang Berhormat dari Pendang berkaitan dengan penagihan semula. Yang ni dalam konteks kita hari ini, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa penagihan dadah ini adalah merupakan satu penyakit kronik yang mana kepulihannya adalah proses sepanjang hayat. Mana ianya tidak boleh dipulihkan secara mutlak. Kerana itulah maka mereka ini perlu mendapat perhatian sepanjang hayat mereka, dan di mana selain daripada klinik-klinik yang telah diwujudkan oleh AADK, bahawa terdapat beberapa lagi institusi-institusi seperti CCC-SC, iaitu Care and Cure Service Center, telah diwujudkan juga, yang mana menerima berjumlah 363,447 orang, yang mana kebanyakan yang mereka datang secara terbuka, dan di sini mereka diberi perkhidmatan rawatan pemulih lanjutan kepada kumpulan-kumpulan yang merupakan secara outreach program. Dan selain itu terdapat juga atas gelombang kesukarelaan hari ini, yang mana daripada segi komuniti telah mewujudkan community house center, yang ini dikendalikan oleh komuniti bagi menyediakan perkhidmatan bimbingan, khidmat nasihat, sumber maklumat dan rujukan serta edukasi. Dan selain itu terdapat juga daripada segi program-program yang dilaksanakan di Puspen. Dan dengan ada program-program yang lanjutan, maka hari ini kita dapat melihat mereka yang mendapatkan rawatan seperti ini, bahawa mereka dapat hari ini berada dalam keadaan boleh hidup berkeluarga dan juga boleh juga berinteraksi dengan komuniti. Dan hari ini kita lihat daripada keadaan seperti inilah, maka mereka yang terlibat ini boleh dikatakan kebanyakannya yang mana mereka merupakan mendapat rawatan yang sukarela, maka mereka dengan mudah menghindar daripada gejala-gejala pelibatan awal mereka itu dalam penagihan dadah.